Why do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi and Assalamualaikum semua orang. Kamarina Asmi here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. Okay, kembali lagi kita di segmen Paranormal Story, which is Kama akan ceritakan dekat korang kisah sebenar yang dialami oleh salah seorang subscriber Kama yang sudi berkongsi pengalaman dia kena ganggu oleh makhluk halus. Dan mungkin sedikit sebanyak kita boleh ambil teladan atau pengajaran daripada kisah yang dilalui oleh beliau. And kisah kali ni sangat-sangat menarik korang. Kama tak tahulah sempat ke tak Kama ceritakan sekaligus dalam satu video. Mungkin Kama akan buat part 2, tapi kalau sempat dalam satu video je lah. Dan kisah pertama yang Kama nak cerita ni bagi Kama sangat seram sebab dia berkaitan dengan sekolah lama. Dan kisah-kisah seram yang berlaku semua ada logik dia bagi Kama, macam masuk akal tau. Okay, Kama dah tak sabar sangat nak cerita dengan korang. Tapi sebelum tu, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Nampak macam terang sangat kan, macam pukul 8 pagi, 7 pagi kan. Okay, apa kata kita ambil mood seram sikit, mood maghrib. Ha, 1, 2, 3. Ha, macam maghrib kan. Okay, pemilik kisah sebenar ni kita bagi nama dia Haris, bukan nama sebenar, dia seorang lelaki. Pengalaman yang dia nak ceritakannya adalah berdasarkan pengalaman dia waktu dia zaman sekolah lagi. Dan cerita ini bermula masa dia umur tingkatan 4. 16 tahun. Haris ni dia bersekolah jenis harian, sekolah harian biasa macam SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan. Jadi dia balik waktu petang lah. Sebab sekolah dia ni ada sesi pagi je. Sesi pagi je. Lepas tu semua orang daripada Form 1 sampai Form 5 semua balik pukul 5 petang. Lepas 5 petang tu dah tak ada orang dah dekat sekolah. Basically macam tu lah. So bila dah pukul 5, semua warga-warga dekat sekolah tu pun bergegas lah nak balik rumah kan, termasuk cikgu semua. Dan bila menjelang je waktu maghrib, sekolah dia tu berubah menjadi suasana yang agak menyeramkan. Dan sekolah dia tu nampak macam usang tau. Ibarat macam sekolah tu dah ditinggalkan lama, bertahun-tahun. Warna cat tu nampak luntur, nampak hitam. Nampak macam sekolah yang ditinggalkan lah bila waktu malam. Dan memang pun sebenarnya sekolah dia tu antara sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah yang tertua di Malaysia. Tapi dekat sini dia tak bagi tahulah nama sekolah tu. Dan korang tahu tak, sekolah dia banyak gila pantang larang yang tak boleh dilanggar oleh sesiapa sahaja, termasuk guru-guru dan kaki tangan dekat sekolah tu. Antara dia punya pantang larang tu adalah tak boleh merenung dekat gambar-gambar yang digantung dekat dinding dewan sekolah tu. Oh my gosh. Okay, start ni kamu dah rasa creepy tau. Sebab korang tahu tak gambar apa yang digantungkan tu sampai tak boleh nak renung, tak boleh nak termenung dekat gambar tu. Gambar yang tergantung dekat dewan dinding sekolah tu adalah gambar-gambar pengetua sekolah tu dari zaman awal penubuhan sekolah tu lagi. Daripada first pengetua sekolah tu sampailah pengetua sekarang ni. Dan gambar tu memang dikatakan agak seram sebab cetakan gambar orang dulu-dulu. Korang tahulah kan, orang dulu-dulu kan putih, black and white je kan. Jadi ada sesetengah gambar tu macam tengah hujan guru. Memang vibes do video kali ni. Sorry lah kalau korang dengar bunyi guru-guru tu bukan efek itu memang tengah nak guruh dekat kawasan rumah Kama. Anyway, back to the story. Antara gambar-gambar tu memang nampak macam tak sempurna sebab tak clear lah gambar tu. Tak berapa nampak macam rupa orang macam tu. Dan tambahan pula warna dia putih hitam je. Jadi bermulalah kisah seram yang dia nak cerita dekat kita hari ni. Kisah seram yang dia alami sendiri dekat sekolah tu bermula bila pihak sekolah dia bercadang untuk mengadakan camp akademik. Macam camp tu khas untuk tingkatan 3 dan tingkatan 5 sahaja, which is korang pun tahu tingkatan 3 ambil PT3, tingkatan 5 ambil SPM. So
So dia nak buat camp akademik ni, nak fokus khas untuk pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang besar lah. So disebabkan waktu tu Haris tingkatan 4, jadi dia terlibat dalam camp tu sebagai facilitator ataupun pembantu guru untuk dia kawal murid-murid dalam camp tu. Dan untuk pengetahuan semua, camp tu diadakan dekat sekolah dia ni buat kali pertama dalam sejarah sekolah tu. Maksudnya selama sekolah tu ditubuhkan, tak pernah lagi buat camp macam ni untuk pelajar tingkatan 3 dan 5. Maksudnya tak pernah buat lagi lah apa-apa aktiviti yang melibatkan kena tidur dekat sekolah tu. Dan ini kali pertama pihak sekolah bercadang untuk bermalam dekat sekolah. Tujuannya untuk study ramai-ramai lah, daripada pagi sampai malam macam tu lah. Jadi pada hari camp tu berlangsung, ramailah pelajar kan, sebab form 3 dengan form 5. So semua form 3, form 5 semua datang sekolah, bawa beg, bagasi macam nak balik kampung kan. Dalam tu berisi baju, berisi keperluan mandi semua. And semua excited sebab akan tidur dekat sekolah dengan member-member. Siapa je tak suka weh. Excited lah dapat bermalam dengan best friend dan sekepala dengan kita. Dan semuanya normal sampailah terbenam matahari dan langit biru berubah menjadi langit yang gelap. So macam biasalah berlaku dekat camp-camp yang korang pernah pergi. Bila maghrib, pelajar-pelajar yang Muslim akan siap sedia untuk solat maghrib dan pelajar non-Muslim pula akan tunggu dekat Dewan. So lepas solat ada bacaan Al-Quran. Cikgu yang in charge start lah panggil-panggil pelajar untuk makan malam. Lepas makan malam tu terus solat isyak. Biasa memang macam tu lah kan, first day kan. Lepas tu barulah semua dibenarkan untuk tidur. Lepas tu malam tu jugalah cikgu-cikgu bagi pendedahan apa tentatif camp ni, esok buat apa aktiviti-aktiviti yang diorang akan buat. Dan guru yang terlibat pada shift malam tu hanya 5 orang saja. Dan mereka semua tidur dalam bilik guru lah. Murid-murid pula akan tidur dalam dewan. Jadi Haris dengan kawan dia ni, RD bukan nama sebenar, diorang ni ditugaskan oleh cikgu kat situ untuk pantau budak-budak yang masih berkeliaran lah. Mana tahu kan malam-malam ada budak-budak yang pergi toilet ke, masih ada dekat luar-luar rega sana. Diorang pun ronda lah, ronda punya ronda sampai dekat gelanggang futsal. Dan gelanggang futsal tu sebenarnya ditutup sementara tau, sebab ada renovation. Diorang nak pasang bumbung atap lah dekat gelanggang futsal tu. Dan waktu tu mata Haris ni tak berhenti-berhenti pandang dekat satu arah laluan dekat gelanggang futsal tu. Dia pandang je tempat tu. Dia nampak tempat tu memang dipenuhi dengan pokok-pokok yang dah tua, besar dan tua, dengan daun-daun yang kering. And masa tu kawan dia RD tu dah nasihatkan dah dia. Dia kata, weh sekejap lagi pergi balik kat tempat rehat. Tapi disebabkan perasaan Haris tu yang sangat-sangat curious, sangat-sangat rasa nak tahu apa benda yang aku nampak tu, dia pun pergi lagi dekat tempat yang dia nampak tu. And dia nampak ada satu pokok yang agak pelik kat situ. Rupa-rupanya tanggapan Haris ni salah. Yang dia nampak tu bukanlah sebatang pokok yang pelik guys, tapi sebenarnya ada sosok tubuh yang berwarna hitam dekat situ, dengan matanya yang besar warna merah, dahi berkedut, tengah pandang tepat dekat Haris. Dan apa yang lagi creepy-nya guys, sambil tersenyum. Waktu tu of course lah Haris kaki dia tak berganjak kan, sebab dia sangat-sangat terkejut. And masa tu jugalah baru dia sedar apa yang cikgu dia cakap waktu solat maghrib tadi. Dia teringat yang cikgu-cikgu dia cerita dekat diorang, dekat face-face ni lah kan. Masa cikgu nak masuk dalam sekolah tu, dia ternampak ada macam kelibat orang tua. Dan apa yang cikgu tu cerita sama macam apa yang dia tengah nampak sekarang ni. And waktu cikgu tu cerita, dia ternampak dekat makmal sains. Dan sekarang Haris ternampak dekat gelanggang futsal. Dan tiba-tiba makhluk yang dia nampak tu hilang macam tu je. Tiba-tiba ada orang tegur dekat belakang. Lepas tu bila dia pandang belakang, Ustazah rupanya. So dia rasa lega lah. Dia pun bagi tahu kat Ustazah apa yang dia baru je nampak tadi. Bila Ustazah datang, benda tu hilang dah. Lepas tu Ustazah tu jawab, saya nak semua yang datang dekat sini balik sekarang juga, tempat ni tak selamat. Dan pada waktu yang sama, Haris nampak RD kawan dia tu dah tak ada dengan dia. Faham tak?
macam tak tahu Ardi tu hilang pergi mana. Dan apa yang terlintas dalam fikiran Haris waktu tu, mungkin Ardi pun ternampak apa yang Haris nampak, tapi dia dah larikan diri dulu. Mungkin terkejut sangat sebab Haris tadi pun dia terkejut tapi kaki dia tu terlalu kaku untuk lari. So dia pun tanya ustazah, mana Ardi? Bila dia nak tanya, tengok-tengok ustazah tu pula hilang. Lajunya lesak, Haris cakap dalam hati. Lepas tu dia pun gerak lah caw dari situ. Lepas tu Haris pun pergilah Dewan nak cari kawan dia Ardi dengan ustazah tu. Sampai je dia dekat Dewan, wush, masalah besar guys. Bukan setakat kawan dia Ardi dengan ustazah tu je hilang, semua pelajar dalam Dewan tu hilang. Dia dah cuak, dia lari terus kat bilik guru nak cari mana semua orang. Dan apa yang peliknya, cikgu-cikgu yang bertugas malam tu pun tak ada. Lepas tu dia teruskan perjalanan di dalam sekolah tu sampai dia ternampak ada satu cahaya yang terbuka. Dan cahaya tu adalah daripada lampu bilik perpustakaan kat sekolah tu. Weh, kejap aku. Lepas tu dia sampai dekat perpustakaan tu, dia buka lah slow-slow pintu nak tengok ada siapa kat dalam sebab nampak lampu terbuka. Rupa-rupanya ada cikgu-cikgu dalam tu. Dia pun tanyalah, cikgu, mana semua orang pergi? Dekat dalam Dewan kosong. Lepas tu cikgu tu cakap, tadi dekat Dewan tu ada satu lembaga warna hitam tengah duduk atas kerusi sambil termenung dekat gambar-gambar yang tergantung dekat Dewan tu. Lepas tu cikgu tu cakap dekat Haris, semua murid-murid tak selamat duduk dekat dalam Dewan tu, jadi diorang pun dipindahkan ke bilik APD. Bilik APD tu adalah satu bilik yang boleh memuatkan seramai 70 orang murid. Lepas tu Haris tu pun bagilah tahu juga dekat cikgu tu apa yang dia ternampak tadi. And dia tanya juga mana ustazah, sebab tadi saya terjumpa ustazah dekat gelanggang futsal, tiba-tiba dia hilang. Lepas tu cikgu tu kata apa tau, tu bukan ustazah, jangan percaya. Lepas tu dia terdiam lah, confused. Dengan siapa dia bercakap tadi? Tengah fikir keliru-keliru, tiba-tiba dekat luar pusat sumber tu, perpustakaan tu, ada satu bunyi ketukan yang sangat kuat. Dan bunyi ketukan tu tak berhenti-berhenti, seolah-olah orang masih emergency ketuk tu. Lepas tu Haris nak pergilah buka pintu, tapi cikgu halang dia. Suara kat luar tu macam suara orang yang ramai sangat. Tiba-tiba dia dengar ada orang panggil nama dia, Haris, Haris. Dia dah jadi lagi confused lah apa benda yang berlaku kat luar tu. Sebab tu dia dah buka, dia dengar ada orang panggil nama dia. Lepas tu cikgu yang ada dengan dia dalam perpustakaan tu kata, kita kena keluar dari tempat ni Haris. So tanpa berfikir panjang, Haris pun ikutlah cikgu tu. Sorry guys, lampu dah tertukar sebab hujan lebat, lepas tu blackout rumah kamar. Nasib baik kita ada lampu torchlight ni. Anyway, kita akan tetap teruskan juga sampailah lampu ni terbuka. Rumah kamar memang dah biasa blackout ni. Okay, back to the story. Wish, sound effect dia real tu. Masa dia tengah ikut cikgu dia pergi dekat satu lorong dalam perpustakaan tu, tiba-tiba perjalanan dia terhenti sebab dia terdengar ada suara ustazah tadi dekat luar pintu. Dia jerit nama dia, Haris, tu bukan cikgu, kami dekat luar. Terdiamlah Haris. Dengar suara tu sebiji macam ustazah dia tadi. Jadi Haris pun bertambah confused. Cikgu kata jangan ikut orang kat luar. Orang kat luar pula cakap jangan ikut cikgu kat dalam. Mana satu aku patut ikut ni? Tiba-tiba dia terdengar suara orang baca ayat kursi, baca Al-Quran daripada luar perpustakaan tu. Dan bacaan tu kedengaran macam tengah baca ramai-ramai tau. Lepas tu dia dengar suara ustazah dia berbisik, Haris, keluar, datang ke pintu ni perlahan-lahan. Tiba-tiba cikgu yang ada dengan dia dalam perpustakaan tu menjerit. Dia cakap dekat Haris, bodoh. Terkejutlah Haris kan, apa cikgu ni mencarut dekat aku. Waktu dia pandang muka cikgu dia tu, terkejut gila. Sumpah ni creepy gila. Dia pusing, dia tengok cikgu dia tu berubah menjadi seorang yang sangat menakutkan. Muka dia dah tak macam manusia. Sangat-sangat menakutkan. Dia pun terus keluar daripada perpustakaan tu, tak ingat apa dah, tak fikir panjang dah. And dia tak ingat apa yang jadi lepas tu. Apa yang dia ingat, dia buka mata, nampak semua orang tengah berkerumun dekat sekeliling dia. Dan depan dia ada ustazah. Orang cakap sebenarnya Haris dirasuk. Dia pengsan selepas melihat pokok yang ada dekat gelanggang futsal tu. Dan Alhamdulillah lah Haris selamat kan. Dan pengalaman ni merupakan satu pengalaman yang dia tak pernah expect lah dalam hidup dia. Yelah, dia ingat macam orang yang kena rasuk ni sebenarnya tak sedarkan diri. Tapi bila dia ada dalam situasi tu,
dia sebenarnya masih ada di alam yang sama, lokasi yang sama sebiji, tapi ada di dimensi yang lain. Korang faham tak? Korang dapat bayangkan tak? Dan ya Allah, apa yang lebih mengejutkan, sosok makhluk yang dia nampak tadi tu sebenarnya adalah pengetua sekolah yang pertama yang berbangsa British. Namanya adalah Dudley, yang telah mati dibakar oleh tentera Jepun. Oh my god. Creepy. Okay, dan di sini terselit juga pengajaran yang ingin disampaikan oleh pemilik kisah sebenar ni. Dia cakap jangan lupa baca Al-Quran, sebab ayat-ayat suci Al-Quran ni merupakan pendinding diri kita dari anasir-anasir jahat. Dia tersilap sebab lepas solat tu dia terus tinggalkan surau dan dia tak join pun budak-budak baca Al-Quran. Dan kisah ni betul-betul terjadi dan tak dapat dilupakan oleh Haris sampailah hari ini. Dan ustazah yang ubatkan dia tu pun dah pindah dari sekolah tu guys. Okay, kita buka lampu balik. Okay guys, pasal yang dia kena rasuk tu kan, kamu macam terkejut gila. Macam bayangkan kalau korang ada dekat tempat dia kan, kita macam tengok situasi sama je. Kita nampak semua orang, tapi orang tak nampak kita. Orang nampak kita keadaan yang dirasuk tau. Itu maksud dia rasa macam dia ada dekat dimensi yang lain. Jadi kamu harap kita semua dapat ambil pengajaran daripada kisah ni. Sambung untuk kisah seterusnya, kisah yang kedua yang kita akan kongsikan pada hari ini. Kisah yang kedua ni pula bukan pasal sekolah. Kali ni kita akan pergi ke future sikit. Pengalaman seram yang berlaku dekat tempat kerja dia. Okay, pemilik kisah untuk kali ni kita bagi nama dia Dira, bukan nama sebenar, yang berasal dari Rawang. Kisah yang dia nak kongsi dengan kita pada hari ini adalah kisah seram yang dialami semasa dia bekerja dekat kedai kasut dalam Aeon Rawang. Cerita ni berlaku dah lama lah, dalam 2014. Masa tu Dira bekerja dekat Aeon dekat Rawang. Okay, waktu hari kejadian, wow, macam detektif dahulu. Waktu hari kejadian tu guys, Dira ni dia shift petang, pukul 2 petang macam tu. Tapi dia datang awal sebab dia nak uruskan payment loan dia lah dekat Aeon tu. Dan kedai tu ada dekat tingkat 1 dalam bangunan Aeon Mall tu. So Dira pun jalan lah macam biasa. Lepas tu dia nak settlekan loan payment dia. Belum sempat nak bayar, tiba-tiba perut dia pula buat hal guys. Rasa macam nak buang air besar pula. So dia pergilah toilet dulu. Waktu dia sampai kat dalam toilet tu, keadaan toilet waktu tu sangat sunyi dan sepi. Tak ada orang langsung. Dan pintu-pintu dalam toilet tu semua terbuka luas. So Dira ni pun masuklah dalam toilet pertama sekali. Bila dia masuk, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi orang tolak pintu tau. Dan bunyi budak baby tengah menangis. So Dira ni pun bayanglah, oh ada makcik tengah masuk toilet ni kot, bawa anak dia nak tukar pampers ke, sebab dengar suara baby. Dia pun diam je. Tiba-tiba ada suara seorang perempuan ni, dia cakap, Nak! Dira pun terdetik lah, makcik ni panggil aku ke? Aku lama sangat ke dalam toilet ni? Bukan banyak lagi ke toilet yang kosong kat luar tadi? So Dira pun buat dek je lah. Dah hampir selesai di dalam toilet tu, dia terdengar suara orang macam tengah marah, dengan suara yang sangat garau macam lelaki. Dia terkejut lah kan. Lepas tu dia dah start shaking tau, macam risau sesuatu yang buruk akan berlaku dekat dia. Lepas tu dia dah siap-siap semua, tinggal nak keluar je daripada toilet jamban tu. Dia terfikir nak call orang, sebab dia tiba-tiba risau keselamatan dia. Tadi kan dengar macam suara lelaki kan, kot-kot lelaki masuk toilet perempuan ke. So waktu dia nak capai phone, dia ingat nak call tunang dia. Tengah ambil phone, tiba-tiba phone dia tu mati, off. Padahal sebelum dia nak pergi kerja, dia dah charge 100% handphone dia. Dia pun macam dah tak boleh nak fikir apa-apa, keluar je lah daripada situ. Dia nak buka pintu tu. Pintu tu jenis yang macam besi kena buka macam tu tau. Dia nak buka, tiba-tiba dia ternampak ada satu kaki guys. Kaki tu terapung dan bergerak-gerak dekat bahagian bawah pintu tu. Dan apa yang Dira boleh describe, apa yang dia nampak dengan mata kasar dia sendiri, kaki tu macam kaki lelaki tua dan kuku dia hitam. Semua kuku kaki dia tu hitam dan kaki dia berwarna pucat biru. So dia nampak waktu tu kaki tu terapung seakan-akan terbang.
dengan perasaan yang sangat nervous, seorang-seorang dalam tu, shaking dalam toilet. Dia menjerit tau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun dalam toilet tak boleh nak sebut, tapi itu je lah yang dia mampu waktu tu. Itu je lah kekuatan yang dia ada. Sambil dia pejam mata, Allah Akbar, Allahu Akbar, dia kata. Dia terlalu takut dan waktu tu hanya berdoa dalam hati, semoga Allah lindungi dia. Dia kuatkan diri, dia buka mata, dia dah tak nampak dah kaki tu. Waktu dia tak nampak dah kaki tu, dia terus tolak toilet dan keluar daripada toilet tu. Dan waktu dia tengah berlari tu, dia terdengar suara orang ketawa dari belakang, seolah-olah macam nak mengejek dia tau. Waktu dia dah keluar daripada toilet tu, dia sempat toleh belakang dan dia tengok memang tak ada orang langsung guys dalam toilet tu, tak ada orang. Dia berlari dalam keadaan pucat macam nak pitam. And ada makcik guard ternampak dia tahu. So makcik guard tolong bagi dia duduk dekat satu kerusi. Tarik nafas sebab nampak muka dia pucat sangat. Lepas tu orang dekat situ bagi dia air dan dia cerita semuanya yang berlaku dalam toilet tu. Tiba-tiba ada makcik cleaner tu lalu tau. Dia pun curi-curi dengar juga. Dia tak ada cakap apa. Dekat situ memang keras. Ada satu keluarga yang duduk dalam tu. Tengah marah lah tu sebab pasar raya besar ni nak dirobohkan. Dulu kan ni tempat dia dah dirobohkan. Sejak tu dia dah tak jejak lagi dah dekat dalam toilet tu sampai sekarang. Dan ada kisah kedua yang dialami oleh orang yang sama, Dira, dekat dalam Aeon Mall ni juga tau. Dan kisah ni sama dekat tempat kerja yang sama. Kali ni macam biasa dia kerja shift petang. Dia pun masuk kerja macam biasa. Dan kalau nak masuk dalam Aeon ni untuk bekerja, dia ada satu jalan khas tau dalam Aeon tu. Orang kena guna ikut tangga bahagian belakang Aeon. Dan tangga tu tak seram lah sebab tangga tu luas, bersih. Dan sebelum sampai dekat tingkat 1 tu, biasanya pekerja-pekerja tu akan berhenti dekat cermin. Kat situ ada cermin. So biasanya pekerja-pekerja akan berhenti dan tengok diri diorang lah, betulkan tudung ke, tengok lipstick comot ke tak, nak check kekemasan diri. Lepas tu baru masuk kerja. Jadi Dira ni memang dah jadi hobi dia lah, rutin dia lah. Setiap kali lalu situ memang akan check. Sampai dekat area tu dia pun tengok lah cermin, betul-betulkan tudung dia. Tengah betul-betulkan tudung, tiba-tiba dia ternampak ada seorang perempuan dekat belakang dia. Muka putih gila, putih pucat. Mata dia sepet macam orang Jepun dan pakai pakaian seragam sekolah. Rambut dia lurus dan perempuan tu berdiri betul-betul dekat belakang bahu kiri Dira. Waktu dia ternampak tu dekat pintu sebelah kiri tu memang masuk je terus area kedai kasut tempat kerja Dira lah. Dia dah tak fikir apa, dia tunduk. Lepas dia ternampak perempuan tu, dia tunduk bawah, terus masuk tempat kerja dia, lari selaju yang mungkin. Dan lepas daripada kejadian dia nampak benda-benda pelik dekat Aeon tu, dia decide untuk berhenti kerja. Dia rasa dia tak mampu, dia tak kuat dan dia dah takut sangat. Creepy tu. Ada juga kisah seram daripada tempat kerja kan. Siapa yang masih bertahan tu, you guys are so tough. Kalau kamu pun kamu berhenti tu. Okay guys, kisah seterusnya ni agak menarik juga guys. Kali ni pemilik kisah seram sebenar ni berlaku pada seorang perempuan yang bernama Farah, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku pada bulan Disember tahun 2017. So dia ada jiran dekat kawasan rumah dia ni yang sangat rapat dengan dia. Sebab waktu kecil-kecil, makcik tu selalu jaga dia tau. So dia dah anggap macam makcik tu mak angkat dia. And adik-beradik semua tu lah, family tu dikira macam family angkat dia lah. Dan anak kepada mak angkat Farah ni baru je meninggal dunia akibat lemas waktu dia tengah memancing. Dan pada malam tahlil yang terakhir, mak dengan ayah Farah ni pergilah ke rumah mak angkat dia tu. Yelah sebab memang keluarga diorang rapat, lagipun diorang jiran kan. Dan waktu malam terakhir tu, Farah, adik dia dan adik bongsu dia tak ikut. Adik bongsu dia tidur, so Farah kena jagalah adik-adik dia. Tinggallah mereka bertiga adik-beradik dekat dalam rumah tu. Dan waktu tu dalam pukul 11, pukul 12 macam tu, dia dengan adik dia tengah seronok layan cerita hantu dekat TV. Tengah-tengah syok tengok, tiba-tiba dia terdengar suara mak ayah dia tengah bersembang dekat luar rumah. So dia ingatkan, oh mak ayah dah balik. And mak dia ni jenis yang suka bercucuk tanam. So waktu tu dia terdengar mak dia cakap dekat ayah dia, ibu nanti nak beli pasu besar dah, lepas tu nak letak dekat sini. Dan tak lama lepas tu dia terdengar bunyi orang bagi salam. Assalamualaikum. Dengan bersemangatnya dia pun jawab lah, Waalaikumsalam. Kila, bukakan pintu untuk ibu. Lepas tu adik dia pandang kakak dia dengan reaksi muka yang pelik. Akak, kau jawab salam siapa?
ibu abah mana balik lagi? Lepas tu Farah ni bengang lah adik dia tak nak buka ke pintu. Macam ingat saja mengilat malas nak pergi bangun kan. Lepas tu Farah paksa juga adik dia pergilah buka pintu kat luar tu. Jadi adik dia pun dengan terpaksanya pergilah bangun buka pintu kan. Adik dia tak dengar pun orang bagi salam. So sebelum adik dia nak buka, sebelum jadi apa-apa, adik dia pegang tombol pintu tu. Adik dia cakap lah, tapi tak ada siapa menyahut guys. 3 kali adik dipanggil, ibu, ayah, tak ada siapa menyahut. Lepas tu adik dia tengah panggil tu terus pandang kakak dia Farah macam seolah-olah aku dah cakap kan, tak, mak abah belum balik lagi. Lepas tu Farah cakap lah kat adik dia, weh, serius akak dengar ibu dengan abah bagi salam tadi. Akak dengar diorang tengah bersembang pasal nak beli pasu lah apa benda kat luar tadi. Lepas tu masing-masing dah cuak dah sebab mak bapak diorang memang tak balik lagi. So diorang pun tunggu. Tak lama lepas tu mak bapak diorang balik. Disebabkan nak kepastian, Farah ni tanyalah mak dia, Ibu ada balik kejap ke tadi? Ibu ada borak pasal pasu kan tadi dengan abah? Lepas tu mak dia pandang dia dengan muka pelik. Mana ada ibu balik? Ibu tolong mak kemas rumah tadi. Boraklah sikit-sikit tu lama tu. Mak tu mak angkat dia lah yang jiran dia tu kan. Borak sikit pasal arwah. Kenapa? Kena kacau ke? Lepas tu Farah pun ceritalah apa yang terjadi dengan adik dia mam tadi. Lepas tu tahu tak mak dia cakap apa? Tak apa, bukan akak je pernah kena. Ibu pun pernah kena. Waktu abah keluar pergi solat subuh, ibu dengar macam abah dah balik. Ibu siap dengar bunyi pintu buka lagi. So sejak daripada kalau ada orang bagi salam, memang Farah ni takkan jawab selagi dia tak panggil nama. Kama dapat bayang dekat sini yang ada jin yang menyerupai keluarga dia ni dekat dalam rumah tu. Means that bukan mereka saja yang tinggal kat rumah tu, tapi ada orang lain juga yang ada dalam rumah tu yang tinggal dengan kami harap kita semua dapat mesej yang nak disampaikan daripada kisah-kisah tadi. So bagi korang yang mungkin ada pengalaman seram yang pernah berlaku dan korang rasa macam tak tahu nak cerita dekat siapa, cerita dekat kawan pun kawan tak nak dengar, ingatkan kita tipu, dan mungkin apa yang korang cerita tu menghantui korang, tak boleh tidur sebab tak dapat nak cerita, tak ada orang percaya, korang boleh cerita dekat Kama untuk kita kongsikan dekat penggemar cerita-cerita seram. Caranya korang boleh DM dekat IG Kamarina Hasim ataupun email lagi bagus lah. Email dekat kamarinahasim29@gmail.com. Jadi sekian saja untuk cerita hari ini. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!